Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam bahagia untuk teman-teman yang berkesempatan bersama saya malam ini. Hari ini 16 hari bulan, hari Selasa. Selepas solat Isyak, berehat-rehat dengan keluarga, kita bersama untuk menyusuri keadaan situasi politik semasa. Saya nak tengok kawan-kawan kita yang hadir. Ramai dah ni. Saudara Ramzul, Raja Kamal, Raja Baizal, apa khabar? Saudara Mak Faridun Tukiman, Saudara Jeffrey Din dari Teluk Intan, Saudara Richard Bakri, Saudara Mak Hani Abdullah, Raja Kamal, Raja Baizal dari Sungai Petani, Fazilah Awang dari Pulau Pinang, Saudara Nur Ali. Apa khabar Saudara Muhammad Johari, Hani Abdullah, Pak Chu dari Langkap, Saudara Ramzul, Yusuf Awang dari Tanah Merah Kelantan, Saudara Hamzah Hussein, Saudara Abu Samah dari Puchong 2 hadir. Saudara Abu Dim, Saudara Abu Nem, Saudara Rusni Korengot dari Sarawak, Saleh Lembang, Pak Aziz dari Kuantan, Saudara Azrul Jalil, Saudara Zainuddin Ismail, Marabiah Abdullah, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni. Ida pun ada juga di sini, Kamal, Saudara Febi Ismail. Saudara, sedikit laporan tentang kedudukan. Hujan masih lagi berlaku di negeri Pahang dan juga di kawasan setengah daripada kawasan Johor. Jadi teman-teman yang tinggal di kawasan itu harus berhati-hati. Kalau hujan lebat nanti, sebab saya nampak dari petang tadi, hujan masih turun lagi dengan lebatnya. Jadi saya mengharapkan agar banjir segeralah berhenti. Tapi selepas banjir, jangan lupa saudara, kita akan menghadapi pula musim kemarau yang berlarutan. 6 bulan nanti kita akan menghadapi masalah kemarau panjang. Baik saudara, dalam kemarau panjang ini, kita akan bercakap soal politik yang kemarau panjang juga, saudara. Macam-macam berlaku di negara kita ini. Jadi, bersama-sama dengan saya malam ini, saya mengundang sahabat saya, iaitu saudara Neo Chu Siong. Neo Chu Siong, Neo ya. Bukan lampu neon, saudara. Neo Chu Siong, selaku Ketua Penerangan Pemuda MCA. Hasrat hati saya nak mengundang Yang Berhormat Datuk Seri Wee Ka Siong selaku Presiden, tapi beliau berhalangan. Pada mula okey, tapi biasalah saudara, wakil rakyat ni dia terpaksa menyantuni rakyatnya di kawasan dia. Di Johor sekarang ni banjir. Dia terpaksa berlari ke Johor dan sebagainya. Juga seperti biasa, Ketua Penerangan Saudara Pemuda UMNO Shah Alam, Saudara Azrul, Saudara Jack, saudara. Bicara kita malam ini, kita tumpukan kepada jangan ada perpecahan antara kita. Sebab saya melihat sejak akhir-akhir ini, kita dalam satu coalition, dalam satu perpaduan di bawah kerajaan perpaduan madani ini, mempunyai 18 parti politik yang bergabung dalam satu. Tapi ada juga lagi unsur-unsur yang mahu dicetuskan seolah adanya perpecahan. Tapi saya melihat tidak ada perpecahan sebenarnya, tapi diwujudkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi sebelum saya membuka bicara, kita buka gelanggang dulu, kita welcome saudara Neo. Sila Neo, apa khabar saudara Neo? Baik, terima kasih. Terima kasih saudara Neo juga. ni handsome, tengok kat kamera tu saudara Neo, yang tengah-tengah tu. Terima kasih pada Datuk Sri dan juga AHF News and Media lah kerana menjemput saya, dan pastinya seperti mana yang Datuk Sri sebutkan tadi, pada asalnya memang Datuk Sri sendiri Presiden Datuk Sri Wee Ka Siong berhasrat untuk hadir, tapi sebabkan kekangan yang tak dapat dielakkan ni sebab tanggungjawab dan juga cuaca. Cuaca hujan, banjir sekarang ni. Banjir, so beliau terpaksa berlari sana berlari sini lah wakil rakyat, nama lagi wakil rakyat. Yalah. Kalau saudara benang itu hari, saudara pun bekerja juga, tapi kalau saudara petani dia typing itu hari ya. So adalah juga hikmah dia. Ya. So hikmah dia malam ni kita dapat bersama, boleh dapat perkenalan. So bagi saya itu satu peluang jugalah. Saya sangat orang kata menghargai lah usaha kita, seperti mana yang dalam tajuk apa yang kita nak bincangkan malam ni adalah bagaimana kita nak rapatkan perpaduan, bukan saja perpaduan dalam konteks kerajaan perpaduan, tapi dalam konteks Barisan Nasional itu sendiri. Okey. Saudara bersama juga saya malam ni, saya nak ingat, saya harap malam ni Jack kena tekan sikit lah Neo ni, sebab sama-sama pemuda. Saudara Neo adalah pemuda MCA, saudara Jack pemuda Shah Alam. Silakan Jack ataupun saudara Nazrul. Terima kasih kepada Datuk kerana jemput lagi sekali jadi moderator tetap. Ya. AHF ni nak kena tukar nama jadi Azrul Hassan Fans. Ada lagu-lagu je. Boleh. Sama-sama. Tapi itulah, terima kasih saudara Neo, kita pun dapat bersahabat pada
kali pertama kita kita berjumpa dan dia mention yang dia dari Taipei. Ya. Saya pula membesar di Taiping. Oh. Ketika itu mungkinlah kita jarak umur pun ada. Saya rasa awak lahir mungkin 10 tahun selepas saya kot. Tak adalah muda sangat. Ya 85. Ya ke? Nampak memang macam 30. Saya 40. Ya. Saya 40 dah. Tantah kawan kat sekolah dulu lah. Tantah kawan kat sekolah dulu. Kalau saya dulu KI lah. Sekolah rendah, sekolah Cina. KI 71 saya dulu. Sekolah rendah. Sekolah rendah saya sekolah Hualien. Sekolah Cina. Okey. Tak apa. Tapi mungkin kita pernah bersisir bahu. Tak, mereka mengimbau masa silam mereka, nampak gayanya. Kita nak bercakap soal politik, mereka mengimbau masa silam. Intro. Nampak gayanya. Intro, okey, tak ada masalah. Kan? Dan saya kena jaga sikit supaya jangan lari sikit dari tajuk, sebab bandar ni panas ni sebenarnya. Kan? Sebab dia panas sangat, Datuk Sri. Ya. Kita dah minta kebenaran tadi. Kita boleh tak cucuk-cucuk sikit kata jangan panas sangat. Ya, saudara Neo ni saya nampak bicara dalam bahasa Melayu. Ini adalah warga negara kita yang benar-benar memahami tentang mendaulatkan bahasa Malaysia ini. Betul, setuju. Dan walaupun orang lain mengatakan bahawa ada juga rakyat Malaysia ni tak setia pada negara, tak pandai bahasa, tapi saya nampak cara Neo menghormati budayanya, masuk ke studio tak pakai kasut, tahu cara adat istiadat orang Melayu. Dan saya amat menghormati. Malahan MCA dari dulu lagi merupakan jiran. Baik, kita terus dulu, biar saya tanya dulu, Jack. Boleh. Silakan. Kita tanya dulu pada Neo. Saudara Neo, sejak merdeka, saudara mungkin tak ada lagi waktu itu, tak tahulah. Sejak kita mencapai merdeka, lebih 60 tahun lamanya, Saudara Neo, bahawa MCA dilihat dan malahan dirasakan bahawa berperanan sebagai mewakili warga keturunan Cina. Kalau sebut MCA itu, di situlah payung untuk warga Cina berlindung. Waktu itu, Neo, dan kita bersama-sama membina negara, susah senang bersama. Tapi sejak akhir-akhir ini, nampaknya seperti ada kerenggangan. Itu nak tanya dengan Neo ni, macam ada kerenggangan. Dan pengaruh MCA tidak dapat dilihat sebagai payung utama bagi warga keturunan Cina apabila para pengundi Cina seolah beralih kepada parti yang lain, di mana parti itu tidaklah dilihat sebagai parti orang-orang Cina. Boleh saudara Neo jelaskan? Baik, Datuk Sri. Ini nak merungkai sejarah ni, kan nak menguji sejarah saya ni kan. Itu bagi saya, kalau kita lihat peranan ataupun penubuhan MCA ni bukan saja dilihat, itu realiti. Cina, MCA ni ditubuhkan atas orang kata objektif adalah bagi mewakili kaum Cina. Betul. Dan melindungi kepentingan orang Cina pada masa ni, cerita era pasca sebelum merdeka. Ya. So disebabkan itu kita ada UMNO, kita ada MCA, MIC. Dan kalau kita lihat pada aspek sejarah, pada ketika itu kita hubungan antara kaum ni masih belum kukuh. Ya. Betul. Masa itu dengan adanya gerakan nak mencapai kemerdekaan, menentang penjajah dan sebagainya, dan kita masyarakat Cina pada masa itu juga sedang berhadapan dengan masalah komunis. Gerila komunis. Kemasukan ideologi dan juga pengaruh komunis di tanah Melayu. So peranan MCA ni selain nak menjaga Cina ni, mewakili orang Cina ni, kita juga ada peranan kita untuk menentang bukan sahaja kuasa penjajah dan juga pengaruh komunis. Ini kita fakta sejarah yang kita jangan lupa, bahawa itu peranan MCA bersama juga dengan MIC dan UMNO pada ketika itu. Dan itulah kalau kita nak tengok, itulah permulaan persahabatan antara kaum dan kerjasama antara kaum melalui UMNO, MCA, MIC. Betul. Dan yang selebihnya itu sejarah tu saya tak bahas tak lah, nak cerita panjang lebar. Tetapi kalau kita lihat daripada sejarah penubuhan MCA seperti mana yang Datuk Sri tanyakan tadi, itu adalah asal usul permulaan MCA. Dan hubungan kita daripada parti perikatan, 3 buah parti, sehinggalah ke penubuhan Barisan Nasional itu sendiri. Bagaimana kita bersama lebih daripada 60 tahun dalam konteks kerjasama politik, gabungan politik ini, sehingga ke hari ini. Betul. Kita senang susah
bersama-sama di badai gelombang apa semua tu, menang kalah dan sebagainya. Kita perlu juga sedar dan tahu bahawa kita pernah melalui fasa yang serupa. Pada awal ataupun pada tahun 60-an di mana kita mempunyai konflik perpecahan kaum. Betul. Ya? Sehingga tercetusnya insiden 13 Mei pada 69 tahun 69. Yang paling duka lah. Paling duka. Dan di situ juga disebabkan itu juga dia membuka dinamika politik baru. Dan ramai yang tak sedar di mana kita pernah mengajak semua parti politik untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Betul. Ya. Sebab itulah PAS pernah menyertai kita. DAP yang pernah dan akhirnya keluar. Ya. Dan ramai yang tak sedar. Inilah sejarah kalau kita nak sebut. Tetapi kembali ke konteks hari ini. Kerajaan perpaduan juga ditubuhkan kerana realiti politik semasa. Betul. Kerana kita tidak ada parti yang dominan. Betul. Ya, yang boleh menubuhkan kerajaan secara independen, secara persendirian. Dan sebabkan itu juga kita terpaksa bekerjasama dan memilih blok. Dan itulah hasilnya sekarang kerajaan perpaduan yang meliputi Pakatan Harapan dan juga gabungan Parti Sarawak dan juga Sabah. Betul. Ini adalah fakta yang kita tak boleh nafikan. Tak boleh nak nafikan. Cuma bezanya adalah pada awal ataupun pada awal kemerdekaan pada tahun 69, bagaimana kekuatan MCA, UMNO dan MIC yang mewakili kaum masing-masing itu menjadi tunjang dalam barisan nasional. Itu adalah identiti kita dan kebanggaan kita. Bagaimana kita nak nationalize sentimen perkauman itu kepada perasaan kenegaraan. Dan itulah permulaan orang kata langkah politik ke arah nasionalisme. Sebab tu kita wujudnya barisan nasional. Betul. Ke arah semangat nasionalistik. Betul. Tetapi pada masa yang sama kita berhadapan dengan kumpulan penentang elemen nasionalistik ini. Yang masih nak membawa elemen chauvinistik, perkauman. Dan selama berpuluh tahun Barisan Nasional berhadapan dengan perjuangan politik perpecahan ini. Kalau Datuk Seri tanya saya, hari ini punca perpecahan kembali kepada sejarah. Sama. Bagaimana kalau Datuk Seri nak jawab soalan yang kedua tadi, bagaimana realiti politik sekarang di mana orang Cina lebih memihak kepada parti alternatif. Dan tidak kepada MCA. Kerana kita dapat lihat pembangunan telah berlaku selama 60 tahun, 50 tahun sebelum 2018. Apa yang Cina, golongan masyarakat Cina di Malaysia, keadaan mereka ni adalah mereka telah merasai dan menikmati kemajuan ekonomi. Mereka dah agak independen. Tak seperti dulu, 50 tahun yang lepas. Di mana mereka baru nak menapak, baru nak berkembang, baru nak mulakan perniagaan. Tetapi 50 tahun kemudian, mereka lah yang menguasai ekonomi negara kita. Apabila mereka dah menguasai, mereka dah jadi independen. Mereka tidak berharap kepada kerajaan lagi. Oleh itu, apa yang modul ataupun konsep yang Barisan Nasional bawa, iaitu merakyatkan perkhidmatan, contoh kita banyak kepada servis kepada rakyat, khususnya orang Melayu yang berada di kawasan luar bandar ni, tidak sampai kepada golongan masyarakat Cina. Kerana orang yang maju, permintaan dia adalah lain dah. Kehendak dia dah berbeza. Kita punya social disparity itu dah berbeza. Apabila UMNO pada masa itu, Barisan Nasional masih memperjuangkan nak membela orang Melayu, nak memperjuangkan ekonomi bumi puteran dan sebagainya, dia secara tidak langsung membuatkan orang Cina terasa. Terasa kenapa? Kerajaan ini hanya mementingkan orang Melayu. Kan? Dan pada masa yang sama, itu adat politik. Akan ada pihak yang mengambil peluang mengambil peluang untuk cucuk
untuk menanam sentimen kebencian, sentimen perkauman dan chauvinistik. Ramai yang akan setuju dengan saya. Sekira saya kata, kita lemah sebabkan kita mendukung prinsip nasionalistik itu. Okay. Kita nak mengajar Cina supaya bersama membentuk Malaysia dan membawa Malaysia ke hadapan. We cannot lead ataupun manage or govern by single race in Malaysia. Betul, setuju. Tetapi apabila kita cuba nak nationalize orang kaum-kaum khususnya Cina dan India, ada parti datang ni cuba nak cucuk dia masuk ke sekolah Cina, dia masuk ke sekolah ke kawasan bandar dan tanam sentimen perkauman. Ya. So ini permulaan kepada Perpecahan. penolakan. Permulaan kepada penolakan dan banyak faktor lain. Ya. Pastinya apabila sama juga dengan UMNO bagi saya. Apabila terlalu lama, terlalu selesa dan benda ni tak ada perubahan. Menyebabkan generasi, khususnya generasi saya pada yang 80-an dan kemudian ni merasakan bahawa parti politik yang ada ni, Barisan Nasional ni sudah tak mewakili mereka, tak mewakili jiwa mereka. Maka mereka mula melihat ke arah alternatif. Ya. Ini saya kena akui. Ini kelemahan di peringkat kita. Ya. Tetapi kita tak boleh ubah tak kala kita di atas. Kita hanya boleh buat perubahan apabila kita di bawah. Betul. Ya. So kita tak akan dapat buat sesuatu apabila kita rasa kita bagus. Kita kuat. Kita hanya akan isah apabila kita lemah. Apabila kita sakit. Betul. Kan? Apabila kita hilang kuasa. Normal lah tu. Tapi bagi saya, it is a blessing in disguise and it is normal dalam politik. Naik turun tu biasa. Bagi saya, MCA sedang melalui satu fasa pembaharuan dan pembinaan semula. Sekarang, kita bukan berada di pihak kerajaan. Kita mungkin bukan di pihak yang disokong oleh majoriti masyarakat Cina itu sendiri. Tetapi tidak bermakna MCA tidak boleh bangun semula. Dengan syarat MCA kena buat pembaharuan. So dengan cara apa agaknya MCA nak buat? Nak ambil balik. Saya pun tak, sekarang ni kita dalam kerajaan perpaduan. Kita pun tak tahu berapa lama kita punya political pact ni. Adakah sampai PRU ke-16. Jadi sebab apa yang kita nampak sekarang, I think you know it by now, orang UMNO tidak selesa dengan DAP. I'll be honest with you. Yes. Okay, ramai. Semua orang nampak benda ni. Betul. Dan benda itu tidak bagi saya. Mungkinlah kerana saya berpeluang untuk bersama dengan pelbagai bangsa ketika saya membesar di Taiping, di Melaka. Dan sepatutnya yang saya nampak, MCA yang akan lebih kurang selesa kerana adanya DAP yang sangat dominan mendapat sokongan daripada orang Cina. Jadi persoalannya sekarang ni, adakah MCA ni sebab kita menyokong kerajaan perpaduan, MCA bersama dengan kerajaan perpaduan, walaupun ada 2 kerusi ahli parlimen, menyokong kerajaan Madani ini. Jadi adakah bermaksud you guys will go hand in hand dengan DAP? Sebab nampak juga statement-statement yang dilakukan oleh pemimpin ada sedikit percakaran dan masih lagi ada persaingan. Sudah tentu ada persaingan kerana vote bank yang ada adalah sama, kolam yang sama. Sebab tu saya selalu beritahu dekat ahli-ahli UMNO. Kita ni tidak perlu memikirkan sangat tentang kawasan-kawasan yang dinominasi oleh orang Cina, yang dipegang oleh DAP. Sebab isunya telah diselesaikan dari segi mendapatkan undi orang Cina. Contoh, ataupun orang India, orang bukan Melayu lah. Yang patut terasa betul ni sekarang MCA. Dan benda tu normal. Sebab di kelompok yang sama, di vote bank yang sama. Jadi bukannya kita nak tanya Neo apakah itu strategi akan datang, tapi kita juga nak dengar daripada ahli komponen BN ni, kita pun nak rasa selesa untuk bantu korang bagaimana kita nak selesaikan masalah mendapatkan sokongan balik orang Cina ni. Bagi saya dalam soalan saudara Jack tadi, dia ada dari 2 perspektif. Satu perspektif politik dari eksternal, dari konteks eksternal, iaitu bagaimana kita nak menghadapi pilihan raya akan datang. Ada kita akan stick together dengan kerajaan harapan kerajaan perpaduan ini bersama Pakatan Harapan, ataupun kita akan ada pact sendiri ataupun bertanding sendiri ataupun ada political pact lain. Dan juga soalan Jack tadi adalah berkenaan dengan
perasaan orang Melayu, khususnya orang UMNO terhadap keberadaan DAP, sama ada MCA ni patut rasa tak selesa ataupun tidak, ataupun sebaliknya. Bagi saya persoalan ni tidak muncul dan tidak orang kata tak timbul kerana dalam politik ni dia tak perlu rasa selesa ke tak selesa. Apa objektif kita? Kuasa. Objektif kita kuasa itu adalah selepas proses demokrasi lah. Tapi back to the basics. Kewujudan ataupun penubuhan MCA ni, it's for the people. Right. It's for the community. And then slowly we move towards national unity. Alright. Betul tak? Betul. So bagi saya, apabila rakyat memilih alternatif, then there must be a reason. Betul. Mesti ada sebab kenapa rakyat menolak kita. Dan rakyat memilih parti yang mereka suka. Dan kita kena lihat kembali kepada kenapa. Why? Bagi saya, selesa tak selesa itu tidak timbul. Yang sepatutnya timbul adalah bagaimana kita nak naik semula dan mendapat sokongan rakyat. Itu penting. Ya. Kalau selagi kita tak dapat sokongan, kita akan terus dibuli, dicaci oleh bukan sahaja rakyat, juga musuh politik. Ya. Kita diperkecil-kecilkan. Seolah-olah, kita ni tidak ada nilai. Kita ni tidak relevan. Bagi saya, relevance of a political party ni is back to the basics. Right. Okay. For what? For people. For the people lah. For the people. For the country. So, Okey, Neil. Kita bercakap soal pembinaan negara. Sekarang ni suka tak suka, politik sudah berubah. Dinamika politik kita sudah berubah. Jauh berubahnya. ya. Cuma saya melihat bahawa satu ketika dahulu dalam koalisi Barisan Nasional ada UMNO. Ada MIC. Ada MCA. Dan waktu yang sama ada gerakan. Betul. Jangan lupa ada gerakan. Dan waktu itu gerakan juga dilihat sebagai mewakili masyarakat Cina. Masa itulah. Walaupun dia ada pelbagai kaum. Betul. Sebagaimana sekarang ni adanya DAP. Betul. So, tapi waktu itu gerakan dengan MCA tu bolehlah dilihat macam abang adik. Betul tak gitu? Waktu itu. Betul. Walaupun adalah sepihak daripada MCA. Betul. Tapi kita boleh kerjasama. Kerana waktu itu penubuhan gerakan itu apabila Lim Choo Yu tidak bersenang dengan Tun Tan Sri Sen. Yes. Kan? Itu sejarahnya. Jangan lupa. Betul. Penubuhan gerakan apabila Lim Choo Yu tak bersama dengan Tun Sen, menubuhkan gerakan dan gerakan lebih radikal. Betul. Sikapnya lebih resis. Tetapi boleh diterima juga akhirnya dalam koalisi Barisan Nasional santunan almarhum Tun Razak. Betul. Kesan. Dan jangan lupa, waktu itu UMNO, MCA, MIC berdepan dengan gerakan dan DAP, kita kalah teruk. Betul. Sekarang hingga terjadinya macam mana yang saya sebutkan tadi itu, berlakunya sejarah hitam yang tak perlu kita ulangi dan tak perlu kita sebut dan sebagainya. Tetapi sejarah tidak pernah berbohong. Betul. Now, tapi akhir-akhir ini apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu menyantuni 18 parti atau 4 koalisi yang terbesar. UMNO, Barisan Nasional, MIC, MCA dengan MIC mewakili Barisan Nasional. Okey, Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Parti Keadilan bersama dengan Amanah dan juga DAP. So, 2 koalisi. Kemudian di Sabah dan Sarawak. Tetapi bagaimana saudara lihat, apakah masih ada lagi ketidakyakinan, ketidakmesranya antara MCA dengan DAP? Sebab gerakan kita tak ada dah. Sebab gerakan dah seperti menjebang sebelah sana. So, boleh saudara jelaskan perasaan dan juga di peringkat akar umbi penerimaan mereka terhadap parti DAP? Okey. Ramai orang tanya saya soalan yang sama. Dan saya juga nak ambil peluang ni untuk terangkan. Dia perbezaan senario di mana MCA dengan gerakan dulu, dengan DAP dengan MCA sekarang ni sangat berbeza. Betul. Keadaan di dahulu, MCA sebagai parti dominan Cina boleh terima gerakan untuk menyertai Barisan Nasional. Walaupun kita dominan, tapi kita tak sombong. Okey. Itu bezanya. Kita tak tekan orang. Kita tak memperkecil-kecilkan gerakan. Kita tak menghina gerakan. Walaupun gerakan pemerintah Pulau Pinang.
Walaupun Satu negeri tapi parlimennya berapa saja. Ya. Ada timbal balik lah. Kita masa tu berpuluh Ya. ahli parlimen. Berpuluh adun. Tapi kita terima dengan hati yang terbuka. Okey. Itu beza keikhlasan itu. Tapi keadaannya berbeza hari ini. Apabila sebuah parti yang kuat, yang mempunyai lebih banyak kerusi, bersifat dan bertindak mahu menindas parti yang lebih kecil dan kalau boleh seboleh-bolehnya tak nak wujud parti lain. Apakah itu yang dirasai oleh warga MCA Akar Umbi? Di Akar Umbi itu adalah realiti. Itu adalah realiti. I see. Bukan sahaja di peringkat Akar Umbi ini dia ada dua sentimen. Satu, kesombongan dan keangkuhan. Keduanya adalah perbezaan ideologi. Okey. Betul lah. Kita selama ini yang kita boleh semakin terpinggir ni adalah sebab yang saya sebutkan tadi. Kita nak menasionalistikkan rakyat kita. Ya. Kita menggalakkan apa? Perpaduan, Cintakan pergaulan, negara. semangat cintakan negara, Ya. hormat menghormati, faham orang Melayu, faham orang India, bergaul. Ya. Walaupun Tetapi perbezaan agama. apa yang diajar oleh parti alternatif ini lain. Tengok dia ni nak menjual maruah orang Cina. Inilah penjual maruah boneka kepada orang Melayu dan sebagainya. Ini yang ditanam oleh mereka. Ini adalah realiti. Pernah digunakan perkataan lapdog kan? Lapdog, you all pun tahu. Kan? Ini yang mula trigger orang Cina ni. Ya. Tanam sentimen sehingga rasanya MCA ni langsung tak ada peranan, langsung tak ada jasa. Kerana apa? Kerana nak jual maruah orang Cina. Ini Itu yang ditanam ya. itu yang ditanam. Dan pada masa yang sama kita tahu apa yang kita nak buat. Kita ni dengan seikhlas-ikhlasnya nak membawa kemajuan, nak memberi kemajuan ekonomi, peluang pekerjaan dan sebagainya. Datang sistem kuota, tengok MCA tak boleh nak hapuskan sistem kuota, orang kata membelakangkan kepentingan orang Cina dan sebagainya. Ya. Bagaimana kita nak defend dalam aspek macam ni? Saya tanya Datuk. Sama dalam keadaan sekarang, hari ini apabila PN membawa dan memainkan isu agama dan kaum, orang Melayu dan kononnya UMNO dah tak memperjuangkan kepentingan orang Melayu dan kepentingan orang Islam. Bagaimana you nak berhadapan dengan orang Melayu? Apa rasanya? Apa rasa? Sama. Sentimen yang sama. Mereka belajar daripada kawan mereka di belah sini. Mereka pernah bersama. Dan itulah orang kata doktrinasi dan orang kata metodologi yang paling berkesan. Betul. Divide and conquer. Ya. Kebencian. Apa yang UMNO hadapi sekarang, kita dah hadapi 20 tahun lepas. Dah mula orang Cina ni 20 tahun lepas. Kita lebih advance. Lebih advance mengalami. Kita kena belajar Bukan lebih advance Sebab menguasai. kita relax saja. Ya. Kita bukan rasa tak selesa. Cuma saya sebagai orang muda, ini penting saya nak cakap. Kenapa saya masuk politik? Kenapa saya masuk politik dan saya tinggalkan kerjaya saya sebagai seorang diplomat? Ya. Adalah kerana saya risaukan masa depan negara saya. Ya. Kalau Tun kata orang Cina tak patriotik, saya nak tanya dia. Bagaimana you nak menilai seorang tu? Nilai patriotism tu. Saya nak bagi tahu. Kalau kita, apa bentuk ataupun apa Malaysia jenis apa yang kita nak? Exactly. Yeah. Dalam masa 10 tahun, 20 tahun ke hadapan. Kita nak Malaysia yang pecah belah, kita nak Malaysia yang ekstrim, ataupun kita nak Malaysia yang harmoni. Back to the question, back to the basic. Apa yang rakyat nak? MCA hanya perlu memperbaiki kelemahan diri dan teruskan perjuangan. Rakyat akan nampak. Adakah sekarang ini masih berlaku kesombongan, keangkuhan itu sehingga kita nampak statement-statement yang dilakukan macam saya sebut tadi, seolah bercakaran. Saya tanya je, insiden terbaru, siapa yang mulakan serangan? Adakah MCA? Itu soalan saya. Kan, kita tak pernah attack for no reasons. Kalau isu yang kita bangkit, contoh, dia kata kita MCA ni selalu macam tak nak lepas je kan. Tapi apa yang kita tanya, soalan ni melibatkan kepentingan rakyat. Melibatkan kepentingan negara. Betul. Dalam landscape politik ataupun sistem demokrasi yang sah dalam parlimen. Ya. So, apa masalahnya? Tetapi kalau kamu
dengan sewenang-wenangnya dalam luar konteks parlimen, luar konteks demokrasi ni, kamu suka hati je dalam statement kamu mengutuk MCA dan sebagainya. Sesat. Itu melambangkan keangkuhan kamu. Betul, betul. Saya selalu mengutamakan, saya kata kita adalah warga cinta damai. Kan? Ya, sama juga Setiap MCA. persoalan kita selalu kita tangani secara harmonis. Betul. Sebab kita mencarikan, mendambakan sebuah negara. Sebab negara kita makmur. Ya, harmoni selama ini. Ya, harmoni selama sebelum ini. inilah. Ya, ya. Ha. Dan saya mengharapkan akan berterusanlah harmonisnya. Ini anak cucu kita. Ya. Dan saya juga merasakan bahawa orang Melayu ni toleransinya tak ada masalah. Orang Melayu untuk bertoleransi, tak apalah, ekonomi ni perlu dikongsi bersama, tak ada masalah. Saya setuju. Malahan apabila almarhum Tun Razak mewujudkan dasar ekonomi baru, DAB, untuk mengangkat martabat harakat orang Melayu itu dalam segi sektor ekonomi supaya dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan semua kaum. Ya. Sebab kek ekonomi ini. Dan saya waktu itu, kalau saya suka membaca sejarah, dan apa ini Tun Tan Sri Sin atau pemimpin MCA yang dulu pun tidaklah mereka menentang habis-habisan. Dan kalau Datuk cerita pasal dasar ekonomi baru, dasar ekonomi baru itulah alat yang digunakan oleh mereka untuk menjatuhkan MCA. Ya. Padahal dasar ekonomi baru itu adalah untuk eradicate poverty, Untuk tidak kira kaum. close that the poverty gap. gap, the poverty gap. MCA sokong sepenuhnya. Ya. Tetapi apabila kita sokong dasar ekonomi baru, kita dikatakan kita menjual dan mengkhianati kepentingan orang Cina. Siapa yang mainkan sentimen ini? Kita lihat, kalau Datuk Sri kata suka baca sejarah, kita lihat balik kepada sejarah yang tak akan tipu. Jadi moving forward bagaimana ni kita nak selesaikan kemelut ini? Bagi saya, again, kalau setiap pemimpin ada perasaan tanggungjawab, let's go back to the basic. Iaitu pentingkan negara dulu. Pentingkan rakyat dulu. Hari ini MCA tak perlu nak kata apa, tak perlu cakap apa pun. MCA hanya mainkan peranan dalam backbenchers untuk memberikan cadangan yang membina Dan kritikan yang membina kepada kerajaan, membantu kerajaan dalam setiap aspek yang boleh. Betul. Itu je. Tetapi kita bukan niat, apabila kita bangkitkan isu, bukan niat kita nak menjatuhkan kerajaan. Betul. Itu jauh sama sekali daripada niat asal kita. Jauh sekali lah dalam Jauh kehidupan sekali. semua jauh sekali lah ya. Kita tak terlibat pun. kan? Tapi Itu permainan politik. Tetapi MCA tak terlibat. MCA berpegang teguh pada prinsip. Prinsip apa? Prinsip Barisan Nasional. Ya. Apa yang kita perlu bincang, kita tak perlu nak cerita kat orang lain pun. Ini dalam masalah hal keluarga Barisan Nasional. Biarlah orang Barisan Nasional yang handle. Kenapa pula ada pemimpin dari DAP yang mencadangkan MCA baik keluar je lah dari Barisan Nasional? Tak sepatutlah. Tak sepatut. Ini hal rumah tangga orang lain. Betul. Walaupun kita bersama dalam kerajaan perpaduan. Kalau kita respect that spirit of kerajaan perpaduan, saya rasa tak perlu mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Betul. Setuju. Sama juga dengan MCA. Kita tak pernah mencampuri urusan Perikatan ataupun Pakatan Harapan. Betul tak? Ataupun GPS ataupun GRS. Kita jaga hal kita lah, Barisan Nasional. Kita ada peranan kita dalam Barisan Nasional. Kita ada 30 ahli parlimen. Peranan yang cukup besar sebenarnya. Betul. Kalau kita lihat dalam konteks Barisan Nasional. Betul. Kan? So kita macam yang saya sebut dalam Facebook saya lah, set kita jangan pecah lah. Set kita Set kita jangan pecah lah. Itu yang penting. Kecil Kelantan Pak. Betul tak? Ya betul. Bagi saya, orang nak main politik itu biarkan. Tapi Barisan Nasional ini kita kena go back to basics. Memperjuangkan isu dan juga kepentingan rakyat dahulu. So dalam keadaan begitu ni, you sebagai mewakili warisan pemuda, sekarang adalah pemuda MCA ya. Dan kita ada pemuda UMNO. Pemuda UMNO meneruskan perjuangannya. Kepentingan kita. So, apakah MCA juga berperanan seperti itu? Ya, Pemuda MCA. Inilah pembaharuan yang Presiden dan kepimpinan MCA nak buat sekarang. Kalau tidak, mana mungkin saya hari ini ada peluang duduk bersama dengan Datuk Sri untuk berkongsi pandangan sebagainya. Kalau orang kata dulu MCA ni hanya muka sama, muka lama kan. Tapi hari ini saya rasa sangat berterima kasih lah. Syukur jugalah kerana diberi peluang.
Saya ni orang baru. Saya baru menapak kan. Baru setahun lebih saya ni budak jaga mentah Setahun lagi jaga. orang kata. Tapi inilah pembaharuan yang MCA nak. Dan ini MCA pembaharuan ni bukan saja saya tetapi ramai lagi. Kita nak sekarang meremajakan parti. Dan kita tak perlu nak bercakap pasal kita nak meremaja, kita nak tak payah. Kita buat saja. Buat terus. Kita buat terus. Hari ni kalau you nak berapa? Barisan Nasional, Convention Barisan Nasional. You perlukan wakil daripada pemuda MCA. We come up. Dengan kepimpinan baru, pemuda MCA bawah YB Ling Tian Soon. Oh, bukan yang dulu ya? Saya kenal Nicole. Nicole yang sebelum Itu dah saya lebih terkejut umur lah. juga. Saya ingat pembaharuan dalam MCA, tiba-tiba wanita perempuan pula jadi ketua pemudanya. Satu penggal kat lah. So kita punya had umur sampai 40. So gitu. Datuk Nicole dah lebih 40. So sekarang YB Ling Tian Soon yang juga merupakan seorang exco dalam kerajaan negeri Johor. Ya. So kita ada kepimpinan baru. Kita ada nafas baru sebenarnya. Cuma ini adalah proses yang kita perlu lalui. Betul. Apa yang mungkin kurangnya pada dahulu kala, kita buat pembaharuan, kita buat tambah baik dan dengan harapan kita teruskan perjuangan ini dalam masa 5 tahun, 10 tahun rakyat akan nampak. Apa yang saya risau adalah ke mana arah tuju Malaysia ini. Ya, saudara, ini kita tengok pelayan kita Suhaila Osman, dia kata MCA dan DAP seharusnya duduk semeja demi perpaduan negara. Ini pelayan kita punya permintaan. Boleh, tapi saya nak tanyalah. Kami tak ada masalah dengan prinsip, tetapi adakah DAP sanggup nak bertukar ataupun mengorbankan prinsip dia? Contohnya, prinsip Malaysia. Contohnya deklarasi setapak. Mereka sendiri yang berkata, bukan saya. Tapi saya tak ada hak nak menyuruh mereka mengubah dasar ataupun perlembagaan. Jadi MCA pada bila masa bersedia, tak ada masalah. Apa yang baik untuk negara, apa yang baik untuk rakyat, kita bersedia. Selama ni kita bersama UMNO dalam Barisan Nasional memperjuangkan apa yang baik untuk negara dan rakyat, kita tak ada masalah. Dan kita pun dah bertempur juga. Bila bertanggal misalnya dalam isu Kolej Tunku Abdul Rahman, pemuda UMNO biasa bergaduh juga dengan pemuda MCA. Tetapi apabila we go back to the basic. Kepentingan rakyat dan negara, kita boleh duduk bersama. Tetapi dia kena ada mutual understanding lah. Tapi nampak guys, saudara nampak macam garang dengan DAP, macam marah, ada dendam. Tak ada. Abang. Kan? Mana bila sebut begitu. Tapi tak adalah. Kalau orang datang kacau kita, takkan kita senyum. Kan? Tapi betul lah, bukan mudah untuk tiba-tiba sahaja nak menerima seperti mana yang berlaku pada UMNO juga. Selama berdekat-dekat kita menggunakan modal membantai DAP. Jadi bukan mudah lagi teruk dari MCA. Sebab itu bila macam saya nak ulang benda ni sebab saya selalu cakap, saya kata yang patut yang rasa macam payah dan MCA bukan UMNO. UMNO ni kau fokuslah mendapatkan undi orang Melayu. Sebab kita punya saingan tu ada di luar sana, bukannya ada kat sini. Kalau kita ada amanah pun, ada PKR pun, kita dengan mudahnya kita boleh bahagikan kursi. Tapi MCA dengan DAP tak semudah itu. Adakah DAP sanggup macam dulu betapa besar hatinya MCA apabila datang seat negotiation, kita berkongsi dengan gerakan. Ya. Kan? Kita boleh sembang, kita boleh negotiate, berbincang atas semangat Barisan Nasional dahululah. Sekarang adakah kalau anda berpegang pada prinsip kerjasama kerajaan perpaduan, maka dia kena ada toleransi. Dia kena ada give and take. Tapi MCA terlepas peluang untuk menguji the openness of DAP dalam PRN yang lepas. Tetapi MCA telah melakukan keputusan untuk tidak bertanding. Saya rasa ada sebabnya. Cerita sikit. Saya rasa itu mungkin Datuk Seri lebih tahulah. Dia ada cerita dia, pengagihan kursi. Kalau kami rasa pengagihan kursi itu tidak adil, baik kita tolak saja. Sebab tak ada maknanya. Kan? Ya. Kita bukan nak minta sedekah. Ini kalau kamu menghormati, macam yang saya kata Datuk Seri, sadar aja. Kalau you menghormati prinsip perpaduan, maka dia akan ada give and take. Dia tak boleh zero sum game ataupun winner takes all. Dia tak ada prinsip winner take all. It's not prinsip winner take all. Bagaimana kita melayan permintaan dulu, gerakan, PPP dan sebagainya. Kita boleh duduk. Kita dulu 18 parti komponen dalam Barisan Nasional. Apa bezanya dengan hari ini? Ya, saudara, kalau saudara ni dari segi dari segi pecahan kaum lah, dari segi pengundi
macam Jack tadi mengatakan dalam kolam yang sama. Saya nampak gayanya akan bertembung MCA dengan DAP dalam kolam yang sama. Bukan? Sebab dari segi pola-pola pengundi yang ada, dengan jelas kawasan Pekan, Kota macam contohnya, tapi bagaimanapun diambil oleh orang lain akhirnya. Macam Kota Damansara ni elite society, masyarakat metro. Shah Alam is concerned, Jack. Betul. Begitu juga dengan kawasan-kawasan lain. Tapi macam Ipoh, Taiping. Kawasan yang agak mix. Ha. Taiping, 43% orang Cina, 40% orang Melayu. Ya. You see? Banyak kursi yang agak boleh consider marginal. Bagi saya itu bukan isu utama. Isu utama ini adalah keikhlasan. Ya. Dan kita tak menolak kemungkinan akan ada persempadanan semula. Kita mungkin akan ada kawasan-kawasan yang lebih balance selepas ini. Ya. So bagi saya, kita tak perlu nak terlalu fokus kepada kawasan ini, mungkin sebab kawasan akan berubah. Dia punya geopolitik akan berubah. Tetapi perjuangan kita ni ke arah apa? Konsep Malaysia yang bagaimana? Malaysia Madani, satu Malaysia dan sebagainya. Setiap kepimpinan baru akan bawa konsep baru. So apakah baru. MCA menerima masyarakat Madani? Kita sentiasa menerima masyarakat yang majmuk, yang harmoni. Madani. Madani lah. Tak kisahlah how you want to brand it. Kan keluarga Malaysia, satu Malaysia, Malaysia Madani. Itu bagi saya it's just a branding. Setiap pemimpin perlu ada branding dia sendiri. Jadi harapan saudara pada pimpinan pemuda DAPSI, pemuda-pemuda DAP, apakah saudara pernah bertemu sejak berada di bawah coalition ini? Setahun lebih dah. Dah setahun lebih. Apakah pemuda MCA ada membuat pertemuan dengan pemuda-pemuda DAP? Saya masih belum lagi lah. Belum saya tak lagi, tahulah kalau ada kepimpinan dalam kerajaan perpaduan. Saya tak nampak ada mesyuarat ataupun convention pemuda kerajaan perpaduan lagi. Dia hanya ada di peringkat atas. Mungkin belum di peringkat saya lagi. Tetapi apa yang saya nak kongsi contohnya dalam konteks convention kerajaan perpaduan negeri Perak yang akan berlangsung hujung bulan ini. Di mana kita akan bersama dan kita memang bersama dalam convention dan dalam so saya nampak di situ tak ada masalah. Apa yang kita lihat, kita jangan lihat pada perbezaan. MCA tak ada masalah, yang kita tak ada orang kata baggage nak berjawab ataupun nak menjawab kepada rakyat. Apa yang kita perjuangkan adalah kita, as I said lah, it's for the sake of the people of the country. Kita tak pernah janji kepada rakyat kita nak bagi free internet, kita tak pernah janji kita nak hapuskan sistem kuota, kita tak pernah kata nak mainkan isu-isu perkauman dan ekstremisme ni, tak pernah. So hari ni MCA tak ada pressure sebenarnya. Rajat, saya nak bagi tahu, MCA it's in no pressure punya situation where kita hanya perlu memperbaiki diri sahaja. Kita hanya perlu membawa pembaharuan sahaja. Kerana apa yang kita mahu lihat adalah kebaikan untuk negara. Betul. Dan saya yakin tak kira kaum apa pun. Kalau benda tu baik untuk rakyat, baik untuk negara, mereka akan terima. Dan itulah konsep Barisan Nasional yang kita bawa dari dulu. Tetapi sebabkan keadaan yang menyebabkan rakyat kita berpecah, semakin polarisasi ini semakin menebal. Betul. Tetapi saya yakin sampai satu tahap rakyat akan nampak. Saya melihat saudara Jack, kalau kita tengok perkembangan politik semasa, saya juga gusar melihat apabila seolah-olah ada wujudnya isu perkauman, isu agama, ditimbulkan dua isu ini seolah-olah menjadikan seolah macam time bomb to our country. Apakah saudara bersetuju dengan pandangan saya bahawa kita sedang berada menuju ke arah itu tanpa ada usaha untuk menyekat supaya jangan diteruskan? Kita ni tak kena gaya ni pergi ke jerung ni. Kita dapat ke jurang-jurang yang lebih dalam yang akan merosakkan, sebab ekonomi kita sedang berkembang. Di saat ekonomi kita sudah mula berkembang, hari ini pasaran saham 1,502. Stock market. Soal dengan $1 tu dah fikirlah, sebab itu penguasaan orang tertentu. Tetapi bagi saya, dengan artinya ekonomi yang sudah pun menampakkan ada sinar di hujung terowong. Tapi kalau kita masih meneruskan permainan perkauman yang tebal benda begini, apakah pemuda MC tak boleh bincang, duduk sekali dengan pemuda DIP? Enough is enough lah.
saya tak ada masalah. Kan? Kami sedia berbincang demi kepentingan rakyat negara dan negara. Tetapi as I said lah, saya tekankan sekali lagi, perbincangan ini perlu ada keikhlasan. Dan ada give and take, itu sahaja. Kan? So, bagi saya tak timbul isu sama ada kita boleh ke tidak. Isu ni is orang sudi ke tidak. Kan? Kalau kita nak pergi minang anak orang, kan? Kita kena buat cara nak pinang anak orang lah. Kan? Takkan kita pi macam tu, kita bawa lari anak orang kan? Itu tak boleh lah. Tak boleh lah. Kan? Adat tu. Kita kena ada, kita kena jaga. Betul tak? Kita pergi, kita sediakan hantaran dan sebagainya. Kita pi minta cara elok. Neo memahami juga budaya Melayu ni. So, itulah bergaul. Itulah the beauty of Barisan Nasional. Kan? Sebab kita bergaul. So itulah bezanya kita dengan orang lain. Kan? Betul? So itu yang semangat kita nak pertahankan, keharmonian dan perpaduan dalam konteks sosial. Mana mungkin sebuah negara ni bergerak ke hadapan macam yang Datuk kata. Kalau ekonomi baru nak naik sikit, PMX baru nak buat sikit, baru nampak sikit, dah berkelai, dah bergaduh. Hari-hari cerita pasal politik. Bila kita nak maju? Setahun lebih dah kita bercakap soal politik ni. Tak habis-habis politik. Tak habis-habis lagi. Setahun lebih cakap pasal kerajaan nak tumbang ni. Dulu MCA bolehlah jadi anchor ekonomi. Sekarang siapa nak jadi anchor ekonomi? Saya nak tanya. Siapa nak jadi anchor ekonomi? Sebab kita kata, kalau kamu kuat, kamu hebat, kamu buatlah kerja. Rakyat akan menghargai. Dan kami pun tak perlu nak cucuk orang pun. Tak perlu. Kan? Bau-bau ni, hari ni Ong Kemeng kata kan, jangan bagi peluru pada MCA untuk bersinar. Saya rasa tak perlu pun. Saya ingat itu old school dia orang dah saya ingat. You peluru tu kembali pada di dalam poket you. Kan? You pun tak perlu nak tembak kami. You buat kerja you je. Kan? Kalau DAP boleh membantu kerajaan perpaduan mengurus tadbir negara ni dengan baik, rakyat akan menghargai. Kami pun akan terpaksa menerima kehebatan kamu untuk urus tadbir negara. Mungkin kita kena lihat pada kelemahan kita. Kan? Macam mana kita nak jadi baik macam tu? Kan? Tetapi kalau kamu tak boleh hari-hari duk main politik, hari-hari nak masuk campur hal orang Melayu, orang Islam, kan? Berat lah. Berat lah. Ni masalahnya kita ni yang nak kena padam api ni. Ni kami ni MCA ni kena padam api. Nak padam api. Kau nak pergi bakar orang Melayu dengan orang Islam, yang kenanya saya pun orang Cina. Kan? Nanti tak pasal-pasal saya keluar rumah kena tengok bau-bau ni. Siapa kena kena serang. Saya pun orang Cina. Presiden saya pun orang Cina. Ahli-ahli MCA pun orang Cina. Mana dia tahu you DAP ke you MCA? Betul. Kan? Dia tengok Cina je, ni DAP. Tengok Cina je dia benci. Masalahnya you dah jadi kerajaan. Kenapa you duk nak bermain dengan api-api isu 3R ni? Tak habis-habis dia orang ni. Itulah dia orang punya, orang kata strategi dan juga prinsip. Tapi ni kalau saya boleh mencelah kan, yang buat-buat perangai ni yang saya lihat, mereka tidak ada dalam, saya ni bukan jurucakap DAP tak apa, kita tapi ini yang saya lihat lah yang saya lihat, mereka yang bersuara ni adalah mereka yang tidak ada dalam line up kepimpinan pun. Contohnya Tan Sri Lim Kit Siang, dia tidak ada lagi dalam barisan kepimpinan. Mengaku HAM juga kalah di dalam AJK, bertanding dalam AJK pusat, kalah. Ong Kian Ming juga kalah kalau tak silap saya dan tidak dicalonkan juga kan untuk menjadi ni. Jadi adakah yang saya selalu tengok, mereka ni adalah golongan kecewa lah. Walaupun Mengaku HAM adalah ahli parlimen berwas. Tetapi kalaulah Anthony Loke yang cakap benda macam ni, mungkin saya akan beri lah. Itu yang saya lihat. Sebab saya ni, bila kita dah tahu kita bersama dalam kerajaan perpaduan, dalam pasukan lah yang sama 19 parti ni, saya lebih nak husnuzon, orang Melayu kata, orang Islam kata husnuzon dulu. Tapi kalaulah mereka ini dalam barisan kepimpinan, lepas tu bercakap pula macam tu, baru saya akan macam, ini sudah lain macam. Benda ni akan merosakkan.
Bagi saya itu tak ada bezanya. Ya. Kalau kita nak sebut ikon seperti Tan Sri Lim Kit Siang, Ya. itu ikon DAP tu. Ya, ya. Walaupun hari ini dia tak ada jawatan rasmi dalam parti. Statement dia tu menggegarkan juga. Tapi dia ni, dia menggegarkan, dan apa yang dia cakap dalam parti ni masih ada weightage dia. Dia masih boleh mempengaruhi Ya. ahli-ahli parlimen dia, pemimpin-pemimpin dia. Yang mengikut dia. Yang mengikut dia. Dia pun ada dua camp So, sama juga macam Ngeko Ham. Ngeko Ham juga dah di negeri Perak, dia ada pengaruh dia. Dia bekas pengerusi DAP Perak. Dan hari ini dia masih seorang ahli parlimen. Speaker. Dia masih seorang pemimpin. Ya. So, bagi saya itu bukan isu pokok. Isu pokok adalah kamu adalah public figure. Ya. Kamu melambat, orang tengok dia je, orang tahu dia DAP. Orang tengok dia je, orang tahu dia DAP. So, setiap perkataan yang keluar daripada you ni, you kena bertanggungjawab. Betul lah. Ya. Tak kisah baca Anthony Loke. Saya tak kata DAP ni semua jahat. Ya. Kita ada nampak ada pemimpin-pemimpin yang baik. Ya, ya. Sama juga MCA. Bukan semua MCA pemimpin ni tak baik. Ya, ya. Kan? Sebab itu yang ditanam oleh orang. Kan? Oh, MCA ni, macam tu. Bagi saya itu tak benar. Itu adalah generalization. Betul. Dan saya pun tak boleh bersikap generalize ataupun nak kata DAP ni tak baik. Tak. Saya lebih lihat kepada kepimpinan. Ideologi perjuangan mereka. Seperti mana yang saya sebutkan tadi. Kalau DAP, pemimpin-pemimpin DAP boleh duduk bersama bercerita tentang kebaikan, why not? MCA is for the people. Ya. Kan? Takkan you nak buat benda baik, I kata tak betul. Ya. Itu cara mereka layan kita dulu. Betul. Kan? Tapi kita tak nak buat benda macam tu. Kita nak buat benda yang baik. Tetapi apabila you tak boleh nak buat benda yang baik dan kacau bilau, main isu-isu perkauman. Yang paling saya takut ni main isu agama. Ya. Menakut-nakutkan Cina dengan green wave. Seolah-olah Islam ni buruk. Seolah-olah Islam ni memberi ancaman kepada orang Cina. Ini bagi saya memecah belahkan orang. Betul. Ya. Statement ni sangat tak bertanggungjawab. Lim Guan Eng sendiri sebut di Penang, PRN. Oh, kena support. Kalau tak boleh, you tak boleh pakai seluar pendek. You tak boleh minum arak dan sebagainya. Ini strategi mereka selama ini. Menakut-nakutkan orang dengan menggunakan strategi 3R inilah. Habis kenapa ada pemuda MCA tidak counter? Sebab sekarang ni, kalau apa ni yang selalunya nak counter, pemuda UMNO je nak counter. Saya antara yang paling lantang, Datuk Seri. Kalau tengok TikTok saya. Ya. Saya antara yang paling lantang kalau you sebut main pasal 3R. Saya tak kisah siapa. Tun sendiri pun baru-baru ni keluar statement yang tak bertanggungjawab. Saya tetap bersuara. Ya, betul. Bagus. Ya? Sebab ini bukan untuk politik. Ini untuk negara. Rakyat. Untuk rakyat. Saya pun rakyat. Ya. Betul. Anak saya pun rakyat. Cucu kita tak tahu. Kalau kita tak boleh nak jaga keharmonian ini, silap hari bulan, anak cucu ataupun kita sendiri jadi mangsa keadaan. Takkan kita nak bakar negara kita ni? So, kenapa kita tak boleh balik kepada keadaan di mana macam dahulu kalanya, di bawah kerajaan Barisan Nasional, di mana kita boleh menghormati sesama kita. Betul. Kenapa kita boleh hidup tenang, aman? Biasalah gaduh tu kan, adik-beradik pun boleh gaduh. Tetapi saya kata secara umumnya, generalnya, kita hidup dalam keadaan yang harmoni. Dan negara boleh berkembang. Betul. Dan kalau kita tak boleh nak selesaikan isu perpaduan ini sesama kita ni, saya rasa susah Malaysia nak gerak. Betul lah. Macam pelayan saya. Jadi sekarang ni, Nurliza, dia kata, it is high time now. Sudah tiba masanya agar DAP, MCA rebranding the party. Untuk rationalize, untuk penyatuan. Sudah sampai waktunya. Sebab kita akan berhadapan, sekarang ni dalam kerajaan perpaduan, kita akan berhadapan dengan gerakan. Gerakan dari sebelah sana. Jadi kalau boleh MCA dengan DAP, boleh rebranding, kita mengenepikan soal-soal perkauman, 3R. Lihat pada objektif yang betul. Betul. Dan saya rasa tak ada masalah sebab dari segi sudut ekonomi, apakah saudara mahu menafikan dari segi ekonomi saat hari ini warga keturunan saudara memang menguasai ekonomi negara kita, bukan? Tapi kalau ditiup oleh mereka berterusan, betul. Even they will end up the history. Ya. Jadi kek yang kita miliki akhirnya rosak. Betul. Ah. Itu tujuannya pun. Jadi apakah pemuda MCA tidak boleh
mendahului untuk mencari penyelesaian untuk rebranding antara ini MC. Yang kita melihat sekarang ni MCA dengan DAP. Sebab kita pun ada problem kita ni. UMNO pun ada masalah kita. Tapi kalau UMNO, kita boleh selesai dah. Antara sebab tadi semalam saya bercakap dengan Ketua Pemuda daripada Amanah. Ya. Saya dah mengundang hari timbalan Presiden Amanah. Dan kita dah mencapai satu ukhuwah yang kukuh antara UMNO dan Amanah. Dan mari kita mengharapkan supaya Amanah dapat menggantikan PAS dalam muafakat nasional, tak gitu ya, Jack, dan antara kita dengan Parti Keadilan, Parti Keadilan dia kepelbagaian, dia tidak mewarisi satu, tapi yang betul-betul Melayunya UMNO dengan Amanah. So kita dah selesai, dan kita juga sudah tak ada masalah dengan pimpinan sama ada atas ataupun bawah. Akar umbi keadilan pun nampak gayanya begitu kukuh dengan kita. Ini terbukti dalam musim pilihan raya. Tapi kenapakah antara DAP dengan MCA tidak mampu mencernakan situasi tersebut? Boleh saudara jelaskan? Back to what I've said tadi. Apa yang saya sebutkan tadi. Kalau nak bincang, kena ada keikhlasan, keterbukaan, dan juga give and take. Itu saja. Saya lihat secara kenyataan Serenio dia macam cerita KL Gangster. Ini apanya kawasan, jangan masuk. Macam tu tak? Kawasan kita pun 2 kawasan. Dia apa yang 40 kawasan? Tidaklah, saya tengok begitu cara. Bagi saya, tak ada. Itu terpulang kepada kepimpinan. Kepimpinan. Bagaimana kepimpinan saudara? Bagi saya, Datuk Seri Wikasya dah sebut dengan secara terang dan jelas. Peranan dia adalah menyokong sepenuhnya kepimpinan Barisan Nasional dan kerajaan perpaduan. Itu jelas ya? Itu jelas. Tak akan berundung. Kita bukan nak minta jawatan nak jadi menteri ke apa, tak ada. Kita tolak. Kita tolak. Datuk Seri sendiri tahu. Kita pernah ditawarkan. Dan kita tolak. Sebab apa? Kita nak check and balance. Kita tak nak terikat dengan mana-mana sebab kita akui kita tak dapat mandat yang besar. Kita fokus kepada pembaharuan. Pembaikan. Itu sahaja. Kalau kita berpegang pada kuasa semula, dia macam neither here nor there. Kita nak kata kuat tak kuat, nanti tak betul, orang kata you pun ada dalam tu. Bagi saya itu tak ada keperluan. Dan nanti kita tak fokus. Kita hilang fokus pembaharuan ini. Sebab dia masih ada nyawa. Kan? So that's why I kata kita tak ada masalah. Tapi dia kena melihat benda ni, dia kena mutual. Betul. Dia kena ada dua pihak. Dan fokus kita sekarang, kita masih pegang teguh pada prinsip Barisan Nasional. Bagi saya, kita perkukuhkan dulu perpaduan di kalangan Barisan Nasional. Kita pernah jadi kuat. Adakah Datuk Seri mahu melihat Barisan Nasional ini terus lemah? Saya nak tanya satu. Saya nak tanya kepimpinan UMNO. UMNO tak. Kita berusaha sebaik mungkin. Yes. Sama juga MCA. Adakah UMNO nak melihat Barisan Nasional ini pecah? Cuma sekarang ni kita dalam kerangka kerajaan perpaduan ini, kita dalam soal saya rasa antara kita dengan MCA dengan UMNO ni, sebab kita ada sejarah silam yang panjang. Kalau ada sedikit pergeseran itu cepat saya boleh selesaikan. Malah kita ada Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Tetapi kerajaan perpaduan pun ada Dewan Tertingginya. Tetapi kita melihat kadang-kadang seolah berlarutan antara MCA dengan DAP ni. Itu saya kata itu. Macam abang besar, siapa nak jadi abang besar ni? Ini masalah besar, siapa nak jadi taikor ni? Bagi saya, kami bukan tak timbul isu siapa nak jadi taikor. Isu dia is masing-masing kena jaga amanah dan tanggungjawab. Itu saja. Kita tak perlu saling memprovokasi. Kan? MC itu bukan cara MCA. Itu bukan cara, never. Ini kenyataan ikhlas dua pimpinan MCA ya. Betul, ini bukan cara MCA. Pernah ke you nampak MCA ni sengaja nak pergi provoke orang, pergi depan rumah orang, pejabat orang, pergi guling-guling dekat tepi jalan? Tak pernah. MCA tak pernah. Itu bukan cara kita. Cara kita ni cara kita berbincang, berdialog, menyelesaikan setiap masalah. Kita dah 60 tahun takkan UMNO tak kenal MCA. Kenal sangat-sangat. Bukan kita tak ada perbezaan. Ada perbezaan. Bergaduh dulu, saya pun bergaduh dulu. Tetapi apabila datang bersama, kita perlu menyelesaikan satu masalah. Kita duduk bersama. Itu bezanya. Okay, Jack, any question?
Adalah cakap pasal MCA ni memang saya setujulah 100%. Sebab saya ingat lagi masa PRK Tanjung Piai tu, saya 100% setuju MCA kena bertanding situ. Walaupun time tu ada Walaupun majoriti ramai suara-suara ni, walaupun suara-suara tu adalah sahabat-sahabat saya juga dalam pemuda. Tapi saya kata MCA. Kerana MCA yang bertanding di situ, itu memang kursi tradisinya, bagi mereka suara. Suara dalam Barisan Nasional. Okey Neo, saya nak bertanya kat you. Apa yang you rasa dari sini? Kita akan menghadapi pilihan raya sooner or later, 3-4 tahun mendatang ini. Saya melihat, tadi saya dah tanya lagi dalam kolam yang sama, bagaimana kedudukan pembahagian kursi ini macam mana? Apakah masih mengajuk lagi macam mana pilihan raya PRN 6 negeri lagi? Sebab terlalu awal untuk dibincangkan kot. Saya rasa satu, terlalu awal, saya setuju. Keduanya, ini terpulang kepada kepimpinan. Ya. Kami di peringkat pemuda, kami hanya menjalankan tanggungjawab untuk memperbaharui dan membawa cabaran dan menyokong sepenuhnya kepimpinan kami. Ya. Itu peranan pemuda. Sama juga dalam UMNO. Ya, Betul tak? Kita kena sokong apa yang pemimpin kita nak bawakan. Setuju sangat. Kan? So, bagi saya, sebab tu saya kata, kita kena kukuhkan dulu Barisan Nasional. Kita jangan lihat terlalu besar. Kita bukan tengah kuat. Kita sekarang tengah sakit. Kita kalah. Kita kalah. Kalah ni bukan MCA saja kalah. Semua Barisan Nasional kalah. Sebab kita bertanding atas tiket Barisan Nasional. Kita dah bukan dekat individu parti. Sebab tu saya cukup tak setuju apabila ada orang menuding jari. Ini puncanya tak ada kesudahannya. Kalau you kata MCA kata UMNO, UMNO kata MIC, tak ke mana. Bukan masanya fine folk. Kalau padahal pakai bendera yang sama. Bendera yang sama. So bendera sama, kita sama-sama kena bertanggungjawab. Setuju. Betul tak? So sebelum kita nak lihat ke arah pilihan raya, saya rasa nak negotiate dengan komponen lain ataupun gabungan lain, kukuhkan dulu Barisan Nasional. Setuju. Permuafakatan dalam Barisan Nasional, ukuah dalam Barisan Nasional, silaturahim dalam Barisan Nasional ini kita kena kuatkan dulu. Macam mana kita nak negosiasi dengan gabungan lain kalau kita sendiri pecah? UMNO nak negotiate dengan DAP secara terus? Oh, tak boleh. Tak boleh. Kita ada pengurusi. Betul, ada pengurusi barisan. Kita ada pengurusi Barisan Nasional, kita ada pengurusi PMX sebagai kerajaan perpaduan dan sebagainya. GPS ada pengurusi dia, Abang Jo, GRS, GG dan sebagainya. Kita kena hormati. Setiap gabungan ada dia punya leader dia. Own leadership. Yang pentingnya ada keikhlasan. Keikhlasan itu apabila datang tiba masanya, kita sama-sama duduk sekali. Macam mana Barisan Nasional diwujudkan pada dulu 72 selepas 69. Macam itulah kita. Kita duduk bersama. Saudara Neo nampak gayanya dalam cerita saya tak sedar pun sekarang ni. Kita melewati lebih 3 minit dan lebih. Kita dah orang kata ini melengkaui waktu yang dijelaskan. Nampak gayanya kena jumpa lagi lah. Saya minta kalau boleh saudara bawa Presiden saudara juga. Kita pun nak bertanya juga kepada ketua pemudanya, pimpinan MCA-nya. Sebab saya rasa sudah sampai masanya. Yang paling penting, saya agak tertarik hati dengan pandangan saudara. Yang paling penting, bila kita berbicara, mesti ada keikhlasan. Saya menekankan kita adalah warga cinta damai. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih saudara Neo kerana sudi melapangkan waktu untuk berbual dengan kita. Saudara Jack, jangan apa inilah Jack. Malam besok kita dengan siapa Jack? Tak pastilah Datuk. Tak silap saya, malam besok kita dengan Sadiq apa? Syafiq Fadli. Sadiq Fadli. So Jack jangan datang pula. Okeylah, kalau ada jemputan daripada Datuk apa tak ada pada Jack ni adalah kita punya sentiasa kita punya apa ini Anchor tetap. Saya ni dah tua. Saya suka anak muda. Saya cuma menambah saja. Dengan experience Datuk. So Jack, saya ucapkan ni saudara Neo, saya ucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi saudara. Jangan lupa AHF Studio sentiasa membawa sesuatu pembaharuan. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.